Assalamualaikum, salam hormat. Saya Haris Ashraf Hasnan dan ini merupakan cerita kami membawakan kisah di sebalik laporan-laporan yang disiarkan di saluran 501 dan juga di ashrafawani.com, termasuk bersama dengan wartawan-wartawan kita yang berada di lapangan. Dan pada ketika ini saya ingin membawakan berkenaan dengan satu isu yang menggemparkan dan juga menggusarkan penduduk di sekitar terutama perkampungan orang asli di Gua Musang apabila dilaporkan pertamanya adalah terdapat kes kematian difahamkan disebabkan dibaham oleh harimau, dan kedua adalah dari segi ancaman harimau itu sendiri di kawasan perkampungan orang asli di sekitar Gua Musang. Nak tahu berkenaan dengan apa cerita yang lebih lanjutnya berkenaan dengan isu ini, kita nak bersama dengan Muhammad Fandi yang langsung berada di Kota Baru ketika ini. Mungkin Muhammad Fandi boleh kongsikan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan ancaman harimau ini, bila ianya dikesan dan bagaimana kes ini mula menjadi kecoh dan juga membimbangkan penduduk-penduduk terutama di perkampungan orang asli di Gua Musang itu, Muhammad Fandi. Baik, terima kasih Ashraf di Kuala Lumpur. Seperti yang kita laporkan sebelum ini, berlakunya kemalangan yang tragis di mana seorang lelaki daripada suku Temiar di Pos Sau berdekatan dengan Pos Bihai telah menjadi korban harimau belang, di mana mangsa yang berusia 52 tahun dikatakan diserang ketika pesta menuai ataupun pesta menangkap ikan di kawasan Pos Sau itu. Dan kejadian pada 8 Januari itu telah meninggalkan kesan trauma kepada masyarakat orang asli suku Temiar di beberapa buah kampung di sekitar Pos Bihai. Dan untuk makluman Ashraf, sebenarnya kes serangan harimau ini bukan pertama kali berlaku di penempatan masyarakat orang asli di pedalaman Gua Musang ini. Sebaliknya pada Julai tahun lepas telah berlaku serangan harimau belang juga di kampung Pos Bihai. Namun begitu, mangsa yang diserang oleh harimau belang itu tidak meninggal dunia, sebaliknya mengalami kecederaan yang parah di bahagian muka dan juga badan. Dan selepas daripada peristiwa 8 Januari lepas, masyarakat orang asli di Pos Bihai telah berada dalam situasi yang trauma dan begitu takut dengan ancaman harimau belang ini. Dan saya juga dimaklumkan susulan daripada kejadian tersebut, keesokan harinya pada 9 Januari yang lepas, sepasukan pihak penguatkuasa daripada Jabatan Perkhidmatan Kelantan telah pun masuk ke penempatan masyarakat orang asli di situ, di mana saya dimaklumkan lebih daripada 3 perangkap telah pun dipasang bagi memerangkap harimau belang itu. Namun sehingga kini belum ada lagi laporan yang mengatakan berjaya melakukan tangkapan terhadap limau belang ataupun sekitar kawasan tersebut. Pun begitu, harimau belang yang menyerang sehingga mengakibatkan korban nyawa masyarakat orang asli itu telah pun berjaya ditembak oleh penguatkuasa Jabatan Perkhidmatan Kelantan pada keesokan harinya. Dan body ataupun bangkai haiwan tersebut telah pun dihantar ke pusat penyelidikan untuk menyelidik dan juga mengetahui punca sebenar kematiannya. Jadi sudah pasti pada ketika ini rasa khawatir dan kegusaran masyarakat orang asli itu ada asasnya kerana selepas daripada serangan pertama itu, beberapa siri kejadian di mana sekolah SK Bihai sendiri yang berada di Pos Bihai terpaksa ditutup akibat ketakutan kanak-kanak orang asli dan mereka tidak mahu hadir ke sekolah dan operasi sekolah terpaksa ditutup. Dan pada ketika ini juga saya dimaklumkan kelibat harimau belang itu sering kelihatan berdekatan dengan kampung masyarakat orang asli di Pos Bihai itu. Jadi kita dengarkan apa yang diperjelaskan, apa yang dikhawatirkan oleh sebahagian masyarakat orang asli di Pos Bihai itu. Itu kena segerakanlah badan ni secepat mungkinlah. Dan lagi pun pasal kampung tu berkurunglah, jadi susahlah. Apa nak pergi ke kebun pun, nak keluar ke mana pun jadi susahlah. Jadi semua terhalang kehidupan orang kampung. Kita tahu dekat Sau, kampung Sau ni kira macam kita pun rasa takutlah, bimbanglah. Takut benda tu melarat lain-lain tempat lagi.
sekarang ni dia ada di pos Bihai lah, pos lama Bihai. Macam tu. Takutlah ni, takut. Kita biasa macam ni lah. Hidup mati pun macam ni lah. Dan pastinya Fandi, pada ketika ini kita ingin tahu apa reaksi pihak berkuasa. Pertamanya melihat kepada sama ada Jabatan Perilitan, JAKUA maupun kerajaan sendiri apabila wujudnya isu bahawa ada dari segi pembalakan dan sebagainya, itu menyebabkan kediaman ataupun tempat tinggal habitat harimau itu sendiri terjejas. Itu menyebabkan tindakan liar harimau yang kita saksikan pada ketika ini. Mungkin reaksi daripada kerajaan negeri bagaimana, Fandi? Sebenarnya Ashraf, konflik antara manusia dan harimau belang ini bukan perkara yang baru. Bahkan kerajaan negeri sendiri telah melakukan pelbagai inisiatif supaya habitat ataupun kawasan persekitaran hutan itu tidak terancam oleh aktiviti pembalakan dan juga penerokaan. Dan jelas Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah, hasil laporan yang diperolehi terdapat 4 kumpulan harimau di kawasan penempatan orang asli tersebut. Namun kumpulan harimau yang menyerang mangsa ataupun menyerang manusia itu bukan daripada kalangan yang pernah tersempat dengan manusia di kawasan tersebut. Jadi timbul dakwaan dan juga kata tomahan bahawasanya aktiviti pembalakan penerokaan hutan telah menyebabkan habitat harimau di kawasan pos Bihai ataupun berdekatan dengan pos Bihai itu telah terancam. Namun begitu, kerajaan negeri Kelantan menafikan dakwaan ataupun tomahan tersebut. Sebaliknya, mereka mendakwa sentiasa bekerjasama dengan Jabatan Perilitan untuk melindungi kawasan ataupun habitat untuk haiwan tersebut. Jadi kita dengarkan apa yang diperjelaskan oleh Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah. Harimau masuk kampung ni bukan sekali-kali ni berlaku. Sebelum ni ada banyak kes. Dulu dia jeli pergi makan orang duduk tengah menoreh. Masa tu tak timbul isu pembalakan. Jadi jangan cepat kita buat conclusion lah. Bagi saya, nak siasat bagus, nak cari sebab tu. Tapi jangan buat cepat kita buat conclusion. Ini kerana pembalakan, maka habis harimau pun keluar. Jadi itu bagi saya tidak betul. Conclusion tu tidak betul. Kerajaan perlu buat kajian dulu. Kena tengok dulu sebab dia banyak faktor. Kalau kita dengar orang perilitan tersebut, kadang-kadang harimau ni dia tua. Bila dia tua, dia tak mampu dah nak kejar binatang. Jadi dia cari masa yang mudah. Yang mudahnya manusia. Itu ada faktor juga. Baiklah, itu dia tadi reaksi daripada Timbalan Menteri Besar Kelantan. Tetapi pada masa kini pastinya difahamkan ada lagi laporan-laporan lanjut berkenaan dengan isu pencerobohan ataupun ancaman harimau ini, termasuk rakan kita Hasimi Muhammad di Kuala Lumpur juga akan melakukan buat beberapa follow up. Terima kasih Muhammad Fandi atas perkembangan dan juga ulasan berkenaan dengan isu ancaman harimau di Gua Musang, dan pastinya perbincangan lanjut akan kita bawakan dalam Awani 7.45 malam ini. Dan cerita kita berhenti rehat seketika, kita bersambung selepas ini.